Assalamualaikum dan salam Surat Kusang bersama saya Fatin Syairah Wasti. Tumpuan berita, Primus Sarawak Datuk Parti Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg telah meluluskan peruntukan berjumlah 8.5 juta ringgit untuk pembinaan kolumbarium di sini. Beliau membuat pengumuman tersebut ketika berucap pada Majlis Rumah Terbuka Christmas Anglican pertama di Dewan Paroki Kathedral di Kathedral St. Thomas di sini pada Isnin. Terdahulu, Bishop Gereja Anglikan di Sarawak dan Brunei, Right Reverend Datuk Donald Judd dalam ucapannya pada majlis tersebut memohon kerajaan negeri mempertimbangkan pembinaan projek kolumbarium yang akan membawa manfaat kepada penduduk setempat. Kolumbarium atau tempat letak abu mayat itu akan mempunyai 14,000 niche dan pembukaan tender bagi projek itu akan bermula April depan dengan tapaknya terletak di antara Sekolah St. Thomas dan Muzium Sarawak. Projek dijangka bermula sebelum akhir tahun dan dijangka siap dalam tempoh 18 bulan hingga 2 tahun. Turut hadir Isteri Primus Sarawak Puan Sri Dato' Ahmad Jumaani Tun Tuanku Bujang, Timbalan Primus Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugambas dan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Berita seterusnya, wanita memainkan peranan yang besar dalam aktiviti ekonomi dunia dan sesebuah negara melalui peranannya yang produktif dan reproduktif. Ahli Parlimen Tanjung Manis Insinyur Yusof Abdul Wahab berkata pelibatan wanita dalam ekonomi telah meningkat tidak hanya pada emansipasi atau pembebasan dari prasangka dan kongkongan, malah mengambil berat akan keperluan ekonomi. Bagaimanapun ujarnya, kebanyakan penglibatan wanita dalam ekonomi masih di bawah nilai sebenar kerana pekerjaan wanita tidak mudah diukur dari pengumpulan data secara sistem tradisional. Menurut beliau, di Malaysia sebagai contohnya mempunyai ramai pemimpin masyarakat, pengurus dan pengarah syarikat, ahli politik dan pengubal undang-undang yang terdiri daripada kaum wanita. Beliau berkata demikian dalam Majlis Kesyukuran dan Aspirasi Gabungan Wanita PPWS Sarike di Dewan Serbaguna Kampung Seberang Sarike pada Isnin. Dalam hal ini, Insinyur Yusof berkata peranan kaum wanita amatlah besar dalam sama-sama berganding bahu dengan kaum lelaki dalam pembangunan negara. Tegas beliau, pembangunan sesebuah negara itu bukanlah hanya semata-mata merujuk pada pembangunan ekonomi, tetapi meliputi pembangunan dari segi sosial, sahsiah dan perpaduan ummah. Selanjutnya, Datuk Bandar Kuching Utara, Datuk Junaidi Ridwan telah turun padang bagi meninjau pasar malam belia di Satok pada Ahad. Setakat ini, sebanyak 60 gerai jualan yang menjual pelbagai jenis makanan dan minuman serta jualan tekstil memenuhi ruang parking di belakang kedai Mita Satok yang mula beroperasi pada 9 Disember lalu. Datuk Junaidi turut mengambil peluang beramah mesra dengan peniaga-peniaga pasar malam berkenaan serta membeli produk jualan mereka. Pasar malam belia Satok dibuka daripada jam 6 petang hingga 12 malam pada hari Jumaat dan jam 4 petang hingga 12 malam pada hari Sabtu. Selain itu juga, para pengunjung juga dihiburkan dengan kumpulan baskers tempatan. Keperkembangan banjir di Matu. Beberapa lokasi berisiko banjir di Kampung Jemoreng, Kampung Bertong dan Kampung Sekaan Besar di sini mula dinaiki air ekoran hujan sejak beberapa hari lepas selain pertembungan dengan fenomena air pasang besar ketika ini. Bagaimanapun, tinjauan Angkatan Pertahanan Awam APM Matu dan Polis Diraja Malaysia PDRM di kawasan rendah itu mendapati keadaan masih dalam keadaan terkawal. Sebagai langkah berjaga-jaga, beberapa penduduk di kawasan itu dilihat sudah mula mengalihkan kenderaan mereka ke kawasan yang lebih tinggi sebagai langkah keselamatan. Pihak ATM dan PDRM turut menasihati penduduk agar sentiasa berjaga-jaga dengan keadaan cuaca mendung dan awan tebal sepanjang hari yang boleh membawa hujan pada bila-bila masa. Sementara itu, sebuah lagi pusat pemindahan sementara PPS dibuka pada Ahad iaitu di Dewan Masyarakat Kampung Lutong bagi menempatkan 7 mangsa banjir di daerah Sebuyau. Jurucakap Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Sarawak dalam kenyataan berkata ia dibuka berikutan hujan berterusan dari Jumaat sehingga menyebabkan air pasang besar.
Katanya akibat daripada itu, mangsa juga terputus hubungan untuk mendapatkan sumber makanan. Secara keseluruhannya, 3 PPS kini disahkan aktif seluruh Sarawak, merangkumi 2 PPS di Serian dan 1 di Sebuyau. Pada masa sama, jumlah keseluruhan mangsa banjir dan tanah runtuh di Sarawak kini meningkat kepada 148 mangsa. Sementara itu, kenyataan tersebut turut mengesahkan bahagian kucing di lokasi Kampung Sebat, Kampung Paon, Simpang Kampung Sebako menunjukkan status air adalah surut. Manakala bahagian Sibu di lokasi Rumah Elis, Rumah Angsa, Rumah Ina, Klinik Desa Nanga Tamin dan SK Saint Mark merekodkan peningkatan air. Turut meningkat di bahagian muka merangkumi lokasi di Kampung Pangtre, Kampung Baru dan Kampung Tengah Daro. Operasi pemantauan melibatkan seramai 145 petugas APM Sarawak dengan kekuatan sebanyak 57 peralatan logistik. Paparan berikutnya, kelulusan bantuan awal persekolahan BAP sebanyak RM150 yang bakal diagihkan secara one-off pada Januari 2023 disambut dengan rasa syukur dan gembira oleh golongan ibu bapa di negeri ini. Rata-rata mereka amat menghargai keprihatinan Kerajaan Perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana meluluskan bantuan berkenaan kepada setiap murid di negara ini. Tinjauan Wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS mendapati kaum ibu bapa menyifatkan pemberian bantuan itu sangat bertepatan dalam situasi ekonomi negara yang tidak menentu ditambah harga barangan yang melonjak di pasaran ketika ini. Menurut mereka, ia sangat membantu lebih-lebih lagi bagi yang mempunyai tanggungan anak yang ramai. Okey, saya sangat gembira sebab anak saya baru dapat yang 1,5 ya. Sebelum tu kan khas untuk yang miskin aja. Jadi macam saya bekerja, suami saya bekerja, jadi saya dapat tu bilanya dibagi semua rata. Sangat baguslah. Sangat membantulah. Baguslah, teruskanlah. Jangan tahun tu aja teruskan, tahun depannya sih teruskan selama-lamanya lah. Bagus sebab 100,5 untuk belanja anak sekolah lah. Sangat meringankan. Macam saya, anak saya sekolah sukan, 100,5 ya dapat menampungnya di asrama. Baguslah. Perasaan saya rasa baguslah sebab semua orang di Malaysia ni diberi peluang, anak-anak pun dibantu sedikit keuangan lah setiap seorang tu lah. Ya, sangat bantulah, bolehlah duit tu nak membiayai apa-apalah, keperluan nak beli apa-apalah untuk budak-budak sekolah lah, untuk pelajar. Bagi saya baguslah. Perasan kami tentang yang Anwar umum nak ya nolong rakyat 150 untuk pelajar-pelajar ya, bagus sangat. Untuk kami yang susah-susah ke Datuk lah. Kami nak nang gembira lah. Barang pun naik, semua pun naik. Memang perlulah kami bantuannya, buku-buku pun naik, barang-barang sekolah pun naik. Memang mak-mak macam kami tu tiada kerja kampung aja memang perlu juga. Memang perlu sangat juga. Terima kasih kepada kerajaan dah buat apa nama tu? Bantuan sekolah-sekolah untuk anak-anak ya. Terima kasih ya. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Fatin Syairah Rosdi. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #menyebarfakta. Salam UKAS.